Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dan ini Pantau Agenda Reformasi. Hari ini kita memberi fokus kepada berkaitan dengan alam sekitar. Ini berkaitan dengan Akta dan juga RUU yang mungkin diminta untuk dipercepatkan pembentangannya di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, sebelum saya nak mengulas ataupun berdiskusi bersama dengan tetamu saya dalam Pantau Agenda Reformasi ini sedikit berita dan juga laporan yang kami buat Esra Awani lakukan berkaitan dengan sistem pengurusan sampah yang tidak efektif di Kampung Baru, Pulau Redang menyebabkan penduduk terpaksa sebenarnya berdepan dengan masalah kesihatan dan juga pencemaran bau busuk. Ini antara isu-isu besar yang disebabkan oleh jenayah alam sekitar yang dilakukan oleh penduduk dan juga masyarakat. Menurut mereka, biasanya kontraktor pembersihan akan mengutip longgokan sampah itu 3 kali seminggu untuk dilupuskan di daratan. Namun, hanya sebahagian sahaja daripada sampah diangkut manakala bakinya terbiar begitu saja. Keadaan yang berlarutan sejak setahun lalu itu sekaligus menjejaskan imej Pulau Redang serta menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk dan pengunjung. Harapan kita biar dia boleh bersih lah sampah ni, sebab ni kan penyakit. Gitu. Kita risau juga keadaan ni. Ya, memang kita lebih pada risau. Orang kampung pun lebih pada risau. Sebab ni pembawa penyakit kan. Kalau dia mari kutik ni memang tak habis, tak akan habis. Sampah ni kalau buat setahu saya lah, dalam 3,000 tang. Penggunaan pembuangan sampah sehari. 3,000 tang. Lepas tu kalau dia mari ambil dalam keadaan 1,000 tang lebih, ada tertunggak semua. 1,000 tang lebih. Kalau dia mari ambil 1,000 tang setengah, tertunggak 1,000 tang setengah. Tu esok pula. Mana gitu. Jadi berlarutan lah. Ya, berlarutan. Jadi masalah sampah lah. Jadi kalau kita tengok di tempat tong sampah tu lah, memang tidak memuaskan lah. Jadi kita boleh tengok di kawasan sini, Pak di CPS sini ni pun lebih teruk lagi. Jadi kawasan ini semuanya paling berbahaya sekali je. Kita kena layan. Jadi tempat ni macam kita buka soyok ke apa tu, kita kena berkira ni. Jadi apabila bau sampah tu kuat, kita kena lari. Jadi banyak kenal kita kena layan. Kalau benda tu buat sehari jadi 3 hari, kadang tu. Kadang tu 4 hari pun sudah disebabkan ada bau. Nampak kotor lah tempat-tempat ni. Jadi kan bagi pok lah. Memang kayak bukan kita nak komplain yang kerja sampah ni, tapi bagi kita tidak memuaskan kita. Harapan kita kalau boleh kita nak macam awak tolong bersih lalu. Tolong sampai pagi ni, petang ataupun pagi cepat hari akak balik ke sana. Tu harapan kita. Supaya kita nampak orang mari sebab sini tempat pelacongan. Jadi apabila geng-geng mari pelacon mari tengok tak berapa sihat apa comel lah. Sebab kita pun kena jaga juga maruah kampung kita. Justru penduduk berharap pihak berwajib dapat menyelesaikan segera masalah sampah berkenaan sebelum keadaan semakin serius serta mengelak perspektif negatif terhadap Pulau Redang yang tersohor dengan keindahannya itu. Hal inilah yang membawa kepada persoalan-persoalan besar, terutamanya apakah hukuman, denda ataupun tindakan yang dikenakan kepada pelaku jenayah alam sekitar ini mencukupi dalam keadaan dan juga situasi sekarang ini. Banyak hal-hal ini yang perlu dirungkai dan juga diperjelaskan dan juga untuk dilihat kembali dalam diskusi. Rang Undang-Undang RUU Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2023 dijangka dibentangkan pada sesi persidangan Dewan Rakyat suku pertama tahun depan, dan RUU berkenaan yang sepatutnya dibentangkan di Parlimen akan menambah baik akta sedia ada, terutamanya dari segi hukuman dan juga membabitkan kes jenayah alam sekitar. Dan apa yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar, Datuk Wan Abdul Latif Wan Jaafar, selain jumlah denda yang lebih tinggi, jumlah kompaun bagi kes membabitkan tindakan mahkamah akan turut dikenakan. Dan kita melihat kepada kes-kes seperti ini. Misalnya bagi kes yang teruk, pencemaran sungai dan juga pelupusan haram, buangan toksik berbahaya, dendanya dipinda sehingga 10 juta ringgit berbanding 100,000 ringgit ketika ini. Jadi untuk bercakap
dengan lebih lanjut berhubung dengan isu dan juga perkara ini. Saudara Amli Ayat, Naib Presiden Econax bersama-sama saya menerusi talian telefon ketika ini. Assalamualaikum Encik Amli. Waalaikumsalam, Mr. Ya, baik, Alhamdulillah. Pertama sekali, daripada rentetan berita yang kami siarkan, daripada apa yang berlaku di Dewan Rakyat dan apa yang dinyatakan juga oleh Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar, adakah Amli melihat terdapat keperluan yang besar ketika ini untuk menilai semula hukuman yang sedia ada bagi kesalahan berkaitan dengan alam sekitar dan bagaimana langkah-langkah ini sebenarnya boleh dilaksanakan? Terima kasih Ihsan dan juga Awani atas jemputan untuk berkongsi pendapat saya. Bagi saya peningkatan kompaun ataupun saman ini suatu langkah yang baiklah, sebab kita lihat banyak syarikat-syarikat ataupun industri-industri yang dapati boleh membayar dengan mudah saman-saman tersebut dan meneruskan operasi haram mereka, iaitu mencemarkan alam sekitar. Ya, jadi bagi mereka, kalau mereka boleh terus mencemarkan alam sekitar dan pada waktu yang sama membayar kompaun ataupun denda yang dikenakan, dia tak kisah sebab dia masih boleh buat untung yang besar. Jadi mereka teruskan aktiviti tersebut. Ya. Jadi salah satu perkara yang perlu diperhatikan ialah seperti yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar, iaitu mencadangkan suatu pindaan untuk meningkatkan lagi saman tersebut. Tapi kita harus ingat juga bahawa kadang-kadang 10 juta ni pun mungkin tak ada masalah bagi setengah company. Yeah. Apa yang penting ialah kita mungkin kita boleh mengamalkan ataupun melaksanakan satu sistem yang kita panggil polluter pay principle ataupun prinsip pencemar membayar. Maknanya pencemar dia akan membayar jumlah pemulihan ke atas pemulihan pencemaran. Ini telah dilaksanakan di negara-negara, beberapa negara barat. Maknanya kalau jumlah tu ialah 1 juta, dia kena bayar 1 juta lah. Kalau jumlah pemulihan itu ataupun untuk membersih, merawat dan sebagainya, sisa-sisa pencemaran ataupun kawasan tercemar itu 10 juta, dia bayar 10 juta. Jadi perkara itu mungkin saya rasa lebih adil lah. Jadi maknanya, dan pada waktu yang sama juga mungkin hal ini boleh meningkatkan kecenderungan setiap industri untuk bukan sahaja untuk berjaga-jaga daripada mencemarkan alam kita, tapi pada waktu yang sama menjalankan ataupun mencari kaedah-kaedah bagaimana untuk menerapkan teknologi yang boleh merawat sisa buangan daripada industri tersebut. Sebab sekarang ni kita ada banyak kita ada banyak teknologi-teknologi yang boleh merawat sisa. Kita dapati teknologi-teknologi ini bukan sahaja di negara barat, malah di Malaysia pun boleh buat. Sebab di Malaysia ni pun banyak kajian-kajian ataupun R&D yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah rawatan. Universiti kita banyak pakar-pakar yang hebat-hebat lah yang boleh menyelesaikan masalah ini. Dan di negara Singapura pun kita boleh belajar bagaimana mereka mengurangkan pencemaran. Saya bagi contoh ya Ihsan. Contohnya kilang-kilang ni kalau di beberapa negara, setiap alur keluar ataupun kita panggil outlet daripada setiap kilang itu ada satu sensor ataupun pengesan untuk mengesan bahan-bahan pencemar daripada kilang, dan sensor ini dia terus disambung kepada pejabat Jabatan Alam Sekitar di negara tersebut. Dan dia bertindak secara real time, iaitu apabila ada je pencemar keluar, maka terus ada alert ataupun amaran di jabatan di pejabat tersebut. Jadi maknanya orang tahu dah syarikat ni atau kilang ni membuang sisa pencemar, terus pergi cek. Sebab di Malaysia sekarang ni salah satu masalahnya ialah untuk kita mengenal pasti dari mana bahan pencemar itu datang. Dari mana bahan industri ataupun sisa buangan itu berasal, dari kilang mana. Sebab setengah tempat tu mungkin ada 3-4 kilang yang membebaskan bahan pencemar yang sama. Jadi kita nak pinpoint tu, kita nak kenal pasti secara sahih, boleh bawa pergi ke mahkamah, itu satu masalah tu. Itu kita boleh cakap kemudian lah, itu panjang lagi cerita lah. Jadi maknanya kita perlu beri ruang kepada kepada kilang-kilang ini untuk meningkatkan teknologi sisa rawatan yang ada dan peningkatan jumlah
peningkatan jumlah denda ini mungkin boleh membantu sebut contohnya kalau 10 juta, tapi kalau teknologi itu hanya 2-3 juta, lebih baik dia beli teknologi 2-3 juta. Ya. Kan? Itu pada pandangan saya lah. Ini banyak yang kita sentuh, terutamanya apa yang Amli cakapkan tadi berkaitan dengan apa tindakan, apa penambahbaikan yang boleh dilaksanakan, terutamanya dalam kita melihat kepada pindaan akta ataupun RUU berkaitan dengan alam sekeliling ataupun alam sekitar. Tetapi sebelum kita bercakap lanjut berkaitan dengan akta, RUU dan sebagainya, kita tahu bumi banyak unsurnya, bukan kita saja bercakap berkaitan dengan air semata-mata, tetapi tanah, kita bercakap berkaitan dengan udara, alam sekitar dan sebagainya. Buat masa sekarang sebagai aktivis alam sekitar seperti Encik Amli, apa isu kritikal yang kita depani sekarang ini, terutamanya Malaysia? Kalau kita bercakap berkaitan dengan air, betul, ia melibatkan banyak kilang-kilang yang membuang sisa buangan secara tidak baik dan tidak betul. Tetapi apa lagi perkara besar yang menyebabkan jenayah alam sekitar ini berlaku? Apa contoh-contohnya? Kalau kita lihat secara permukaan, kita dilihat isu-isu penebangan hutan secara haram, ataupun sekarang ni ada pula satu jenis trend di mana hutan-hutan yang kaya ni nak ditebang dan kita gantikan dengan pokok-pokok ladang yang lain. Yang saya rasa kadang-kadang tak perlu, malah ia boleh mengakibatkan risiko tinggi. Contohnya di beberapa negeri ada pokok-pokok hutan yang telah lama dalam kawasan-kawasan hutan simpan ditebang dan diganti, kononnya pokok sudah tua, ya, dan diganti dengan pokok-pokok ladang. Kegiatan seumpama ini bukan sahaja boleh merugikan kepelbagaian biologi dan juga ekosistem asal tempat itu yang telah banyak memberikan oksigen umpamanya dan juga kemudahan-kemudahan ekonomi kepada masyarakat sekeliling. Tetapi jika tidak dijaga dengan baik, ia boleh menyebabkan masalah-masalah kita seperti hakisan, tanah runtuh, mendapan dan juga banjir. Jadi ini adalah satu trend yang saya rasa sangat bahaya. Dan juga kegiatan perlombongan logam-logam nadir. Ini satu kegiatan yang walaupun telah dibenarkan negara kita, tapi perlu diawasi dan dipantau dengan sebaik-baiknya, Ehsan. Sebab perkara ini boleh mendatangkan bukan sahaja kehilangan hutan tetapi juga masalah-masalah kita yang lain. Kalau tidak dijaga, ia bukan sahaja boleh menyebabkan banjir ataupun menapan tetapi juga keracunan. Sebab mungkin ada bahan-bahan yang beracun yang digunakan dalam perlombongan tersebut. Jadi ini adalah salah satu perkara yang saya rasa perlu sangat diperhatikan. Jadi berkait dengan isu itu, saya rasa salah satu perkara yang sangat penting untuk kita mencapai keberkesanan pelaksanaan undang-undang ini ialah kita perlu melihat setiap masalah alam kita ini secara holistik. Kita tidak boleh selesaikan masalah ini dengan berkesan dan cekap hanya dengan undang-undang saja. Walaupun undang-undang itu penting, ya kan? Tetapi kita perlu melihat dari segi kesedaran, dari segi penglibatan. Bagaimana kita nak supaya rakyat Malaysia khususnya di masa akan datang bila mereka terlibat dalam industri ataupun jadi the industrial captains, bos-bos industri, dia prihatin. Jadi kita kena mula daripada sekarang untuk memberikan kesedaran dan juga kefahaman supaya mereka ni lebih bermotivasi, lebih berminat untuk menjaga alam kita. Tidak menjaga alam kita hanya kerana mereka akan disaman. Kalau saman, kita kena jaga alam kita. Kalau kita boleh lari daripada saman, tak boleh jaga alam kita. Kita nakkan mereka ni jaga alam kita walaupun tidak diawasi. Ini baru kita boleh mencekapkan lagi sistem perundangan. Sebab tak banyaklah masalah-masalah perundangan di Malaysia dalam tidak banyaklah masalah jenayah alam sekitar sebab ramai orang dah sedar. Kan takkan kita nak denda-denda. Kalau kita fokus pada denda saman, kita akan menghadapi masalah yang macam Pak Cik cakap dia dengan berlarut-larutang lah. Sampai bila takkan habis masalah ini. Itu pendapat saya.
Ini masalah yang dikatakan ia tidak terdidik, walaupun kita bercakap berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan akta sama dan sebagainya. Apa yang Cik Amli katakan betul, ini memang kita ada satu prosedur atau satu polisi untuk memastikan bahawa ada tindakan yang perlu diambil kepada penjenayah-penjenayah alam sekitar ini. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana untuk kita membina satu rentetan kesedaran dan juga advokasi dalam kalangan masyarakat ini untuk sama-sama penting menjaga alam sekitar. Kita mungkin bercakap berkaitan dengan climate change yang didepani oleh dunia, tetapi kadang-kadang ia tidak popular dalam kalangan masyarakat. Ini yang kita akan bincangkan dengan Cik Amli seketika nanti, tapi kita nak berhenti rehat dulu, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Hari ini khusus kita bercakap berkaitan dengan jenayah alam sekitar yang melibatkan masyarakat, penduduk dan juga hal dunia, bukan saja di Malaysia. Encik Amli Ayat yang merupakan Naib Presiden Econax masih lagi bersama saya menerusi talian telefon ketika ini. Tapi tadi Encik Amli, kita melihat kepada isu dan juga hal yang berkaitan dengan climate change. Mana-mana sahaja persidangan ataupun mana-mana sahaja conference yang melibatkan pemimpin-pemimpin dunia bercakap berkaitan dengan hal ini untuk melihat dunia yang lebih baik dalam tempoh tahun yang mendatang. Dalam pada itu, apabila kita bercakap berkaitan dengan hal ini, ia mungkin tidak popular dalam kalangan masyarakat. Masih lagi berlaku hal-hal seperti jenayah alam sekitar dan sebagainya. Bagaimana perkara ini perlu dibendung, perlu diatasi dan siapa yang bertanggungjawab berkaitan dengan hal-hal seperti ini? Okey, kita perlu melihat kenapa ini berlaku, Yaizan. Ini berlaku kerana climate change ataupun perubahan iklim ini ialah suatu isu yang sangat jauh bagi ramai orang. Jadi mereka tak pentingkan benda ini ataupun tidak mendapat keutamaan. Mereka tahu, kalau you tanya orang Malaysia, tanya 10 orang, iaitu 10 tahu berkenaan dengan perubahan iklim lah, pemanasan bumi. Tetapi mereka ada keutamaan ataupun nilai yang lebih penting lagi dalam kehidupan mereka. Iaitu apa? Contohnya, untuk mengukuhkan ekonomi mereka, ekonomi keluarga, ataupun untuk memenuhi keperluan untuk mereka beli rumah, beli kereta, anak-anak nak pergi sekolah. Perubahan iklim ni jatuh nombor 5, nombor 6. Saya dah buat survey ni, Hasan. Bila saya bagi beberapa pilihan kepada sekumpulan rakyat di satu tempat, saya tak perlu sebut tempat mana lah. Kita tanya lebih kurang 100 ataupun 200 orang. Perubahan iklim, kepelbagaian biologi ini semua jatuh nombor 10, nombor 11. Ada benda-benda lain yang lebih penting. Tetapi, apa yang penting bagi mereka kalau kita bercakap mengenai alam kita ialah bekalan air, sumber air yang bersih. Kadang-kadang kualiti sungai itu jatuh juga tempat lain. Jadi maknanya dia tak dapat tengok kepentingan ataupun hubungan rapat antara sungai dan juga bekalan air. Bagi dia sungai lain, bekalan air lain. Jadi kita dapat tengok apakah kepentingan mereka, iaitu air, pendidikan, perumahan, ekonomi, nak hantar anak-anak pergi sekolah. Itu keutamaan. Jadi bagaimana kita boleh mengubah perkara ini yang seperti yang saya sebut tadi, pendidikan, Ustaz. Daripada sekolah lagi, bukan sekolah rendah, bukan sekolah menengah, daripada tadika, daripada prasekolah. Generasi muda harus diterapkan secara beransur-ansur mengenai alam kita. Di sekolah itu secara praktikal mesti buat perkara-perkara yang berkait yang baik untuk alam kita. Budaya mampan ataupun the culture of sustainability mesti diterapkan supaya ia bukan jadi suatu perkara yang berasingan ataupun subjek yang berasingan daripada sekolah, tetapi sebahagian daripada kehidupan yang prihatin terhadap manusia dan juga alam kita. Ini kita panggil budaya mampan ni. Supaya mereka boleh jadi, apabila mereka besar nanti, benda tu dah terpendam dalam kepala dia. Dia dah menganggap budaya menjaga alam sekitar ni sebagai suatu perkara yang baik, yang betul. Sehingga kan kalau dia nak membazir air sikit pun, dia rasa macam seolah benda ni tidak baik. Benda yang hina, benda yang jijik. Jadi kalau kita dapat mulakan daripada generasi prasekolah, sekolah rendah daripada sekarang, insya-Allah, Hasan, saya yakin dalam masa paling lama 10 tahun,
kita akan dapat lihat satu generasi yang baik. Jangan kata dia nak mencemar sungai, dia nak buang sampah tepi jalan pun dia rasa berat, dia rasa malu. Dia akan simpan sampah sehingga dia jumpa tong sampah. Ini kan pula dia nak mencemarkan sungai kerana dia tahu kalau aku cemarkan sungai ni, air ni akan jadi kotor dan menyusahkan orang ramai. Jadi kita mahukan mentaliti, itu yang kita sebut sebagai reformasi mentaliti ataupun minda. Itu sangat penting. Adakah Cik Amli berpandangan bahawa rang undang-undang RUU Kualiti Alam Sekeliling pindaan 2023 dan juga untuk mempercepatkan proses undang-undang bagi kes-kes jenayah alam sekitar ini, walaupun daripada 100,000 kepada nilai 1 juta ataupun 10 juta dan sebagainya ini tidak akan merubah apa-apa kalau persepsi dan juga tingkah laku masyarakat itu langsung tidak berubah? Saya rasa dia akan berubah, tapi saya tak boleh nak kata sama ada dia berubah secara ketara ataupun tidak. Apa yang penting ialah pemantauan. Itu sangat penting kalau kita nak betul-betul berkesan. Saya perhatikan bahawa mungkin ada masalah dari sudut sumber kewangan bagi jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi yang menjalankan pemantauan dan penguasaan mengenai sumber-sumber alam. Mereka ni mungkin tidak ada sumber kewangan yang cukup kukuh untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Sebab itu saya kata kalau kita, saya pernah sebut dulu bahawa kalau kita tingkatkan juga denda ataupun compound tetapi tidak ada kekuatan dari sudut pemantauan dan penguasaan itu, maka ia hanya akan jadi undang-undang saja. Apa yang kita perlu ialah ada cukup sumber kewangan dan komitmen untuk meningkatkan lagi usaha-usaha pemantauan, usaha-usaha penguasaan, usaha-usaha membawa penjenayah-penjenayah alam kita ini ke muka pengadilan. Sebab kita lihat sekarang banyak kes-kes jenayah alam kita. Contohnya kes, saya boleh sebut contoh penebangan ataupun pemusnahan hutan di Gunung Inas beberapa bulan dahulu, agak lama dulu. Masih sekarang, sampai sekarang kita tak dapat lihat ke manakah pergi penjenayah-penjenayah tersebut. Adakah dibicarakan ataupun diadili ataupun tidak. Ya, jadi perkara-perkara ini perlu diberi perhatian. Bagaimana kita nak memantau dengan lebih cekap supaya pihak-pihak yang selalu mencemar alam kita ini dia akan lebih berwaspada. Ya, tapi kalau nak buat tu kena selalulah. Takkan kita nak letak CCTV merata-rata kan. Orang buang sampah pun kita nak jaga, kilang pun nak jaga. Jadi pemantauan itu sangat penting. Dan kemudian penguasaan. Mesti ada sumber kewangan untuk menampung sumber manusia untuk menjalankan aktiviti penguasaan dan seterusnya nak membawa mereka ini ke muka pengadilan. Bagaimana kita nak bawa mereka ke muka pengadilan? Bagaimana kita nak cepatkan proses? Ya, contohnya untuk cepatkan proses ini pertama sekali di peringkat bawah tu, di peringkat akar pemantauan tersebut mesti ada sumber-sumber tenaga yang sangat mahir dan cekap, skillful untuk menilai apakah sesuatu jenayah itu boleh dibawa ke muka pengadilan. Apakah bukti-bukti yang ada? Pembuktian. Sebab apa, macam saya sebut tadi, bukan senang kita nak buktikan industri ini mencemar. Sebab kadang-kadang, dan saya sebut tadi, 3-4 company, syarikat dia mungkin membuang raksa ataupun merkuri. Jadi kita nampak raksa itu mencemar alam kita nak kata kilang mana? Tak boleh bawa ke muka pengadilan kalau tidak ada bukti yang cukup. Jadi syarikat-syarikat ataupun kilang-kilang ini dia akan terus lagi lah bermaharajalela membuang sisa-sisa racun dalam sungai. Dan akhirnya macam baru ni di kawasan KL ada kawasan yang kena tutup, kena catu air secara serta-merta. Ni bukan catuan air berjadual ni catuan air kecemasan sebab ada masalah bau di lodi. Ya, jadi dah ramai orang yang komplain, kawan-kawan saya telefon, saya kata mana air ni, tak ada air, cuba kontak orang ni, orang air. Jadi saya pun tak tahu rupa-rupanya benda tu mungkin disebabkan oleh pembuangan sisa toksik. Cik Amli, 1 minit saja saya perlukan. Apakah cara terbaik untuk libatkan komuniti tempatan dan juga pihak berkepentingan dalam merancang dan juga melaksanakan undang-undang yang lebih berkesan? 1 minit. Bagi saya, kalau komuniti, saya akan fokus pada komuniti. Rakyat harus diwar-warkan dan juga diberi kesedaran
untuk sama terlibat membantu pihak kerajaan untuk melaporkan sebarang jenis jenayah alam kisah. Dan kalau boleh, bagi mereka ni hadiah sikit, sebab itu mungkin merupakan satu motivasi yang sangat besar, dan beri mereka ini juga orang kata perlindungan lah. Kalau ada masalah undang-undang yang besar kan mungkin mereka rasa tak selamat, tapi beri mereka perlindungan yang baik supaya mereka lebih merasa bebas untuk menceritakan, untuk melaporkan masalah-masalah alam kita. Jadi rakyat melalui Awani ini, saya nak terangkan rakyat tolong bekerjasama membantu pihak kerajaan untuk menyelesaikan, untuk menangani masalah-masalah dan juga jenayah alam kita, kerana semua jenayah alam kita ini akhirnya akan memberi kesan kepada kehidupan kita juga. Itu saja, Ustaz. Apa saja tindakan ini dia bermula daripada diri kita, kan, Cik Amli, sebab Betul. apa saja tindakan yang dilakukan, walaupun dia bermula dengan sekecil-kecil perkara, dan mungkin ia akan mendatangkan kepada sebesar-besar bencana disebabkan oleh kelalaian kita dan juga sikap acuh tidak acuh kita terhadap alam sekitar. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Amlir Ayat, Presiden Econite, atas diskusi itu tadi. Apapun apa yang Cik Amlir katakan tadi adalah untuk kita memahami bahawa betapa pentingnya untuk kita sedar akan tanggungjawab dan juga peranan kita sebagai rakyat Malaysia. Bukan saja untuk Malaysia tetapi malah untuk dunia. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton. Ini agenda pantau agenda reformasi. Saya San Hayat. Assalamualaikum dan jumpa lagi.